Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada adik-adik ke kelas kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan mempelajari tajuk manusia bagi mata pelajaran sains tahun 4. Kita sambung pelajaran kita. Pada buku teks, adik-adik boleh lihat muka surat 31. Okey, pertama sekali kita akan belajar tentang pergerakan dada semasa pernafasan. Jadi cuba adik-adik letakkan tangan di atas dada masing-masing sambil sambil menarik dan menghembus nafas. Dapatkah adik-adik merasakan perubahan keadaan dada adik-adik? Ada pergerakan tak? Ya, ada. Jadi, kita lihat pada gambar yang ditunjukkan dalam buku teks. Semasa adik-adik menarik nafas, kita akan menyedut udara masuk ke dalam peparu. Apabila udara masuk ke dalam peparu, pergerakan dada adalah dada menaik. Kenapa dada menaik? Sebab udara masuk ke dalam peparu kita. Bila udara masuk ke dalam peparu kita akan mengembang. Ibarat seperti belon. Apabila belon dimasukkan udara, belon akan mengembang. Boleh? Jadi, dalam keadaan pernafasan kita, apabila udara masuk ke peparu, peparu mengembang, menyebabkan saiz peparu membesar dan menyebabkan dada akan menaik. Okey, kita lihat pula kepada keadaan dada semasa menghembus nafas. Apabila adik-adik menghembus nafas, udara daripada dalam peparu akan dikeluarkan ke persekitaran. Ini menyebabkan saiz peparu akan mengecil kerana udara dikeluarkan, menyebabkan pergerakan dada adalah menurun. Dada menurun apabila menghembus nafas. Menghembus nafas ni apabila udara dikeluarkan daripada peparu. Ini simple sahaja kan? Kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Okey, mari uji. Tajuk dia pergerakan dada semasa bernafas. Jadi seperti yang cikgu dah terangkan tadi, adik-adik boleh buat sendiri aktiviti ini di rumah bersama dengan bantuan adik-beradik yang lain ataupun dengan ibu bapa penjaga. Okey. Tujuan menyiasat pergerakan dada semasa menarik dan menghembus nafas. Alat dan bahan yang diperlukan, buku, tikar. Langkah-langkahnya adalah pilih pasangan yang sama jantina. Ni tak perlulah kat rumah kan. Kat rumah okey je. Jadi apa yang adik-adik kena buat adalah adik-adik berbaring secara menelentang di atas tikar. Kemudian langkah kedua, letakkan buku di atas dada. Okey? Dan minta dia menarik nafas. Maknanya letak buku di atas dada, kemudian adik-adik menarik nafas dan menghembus nafas. Okey, daripada aktiviti tersebut, adik-adik buat pemerhatian dan tuliskan apa yang adik-adik dapat perhatikan daripada aktiviti tersebut di dalam jadual seperti yang ditunjukkan pada buku teks ni. Jadi kita lihat. Okey, tengok jadual untuk aktiviti menarik nafas. Okey.
Pergerakan buku. Sama ada buku itu naik atau turun bila tarik nafas. Adik-adik boleh kenal pasti daripada pemerhatian daripada aktiviti yang adik-adik buat tadi. Okey, untuk pergerakan dada pula, naik atau turun? Boleh. Cuba buat. Okey, sama juga dengan aktiviti menghembus nafas. Apabila adik-adik menghembus nafas, pergerakan buku itu naik ataupun turun. Boleh tulis kat sini. Okey, dan lengkapkanlah keseluruhan jadual ini. Kemudian adik-adik boleh menjawab soalan yang diberi. Soalan 1 dan soalan 2. Okey, kita lihat soalan 1. Apakah yang menyebabkan pergerakan buku berubah semasa menarik dan menghembus nafas dalam aktiviti ini? Adik jawablah. Okey, 2. Nyatakan rumusan kamu tentang pergerakan dada semasa menarik dan menghembus nafas. Okey, untuk soalan nombor 2 ni, adik-adik terangkan apa yang berlaku semasa menarik nafas. Apa yang berlaku? Pergerakan buku itu turun atau naik? Kan? Pergerakan dada pula macam mana pergerakan dia? Naik atau turun? Jadi untuk soalan 2 ni adik-adik kena terangkan pergerakan dada semasa menarik dan menghembus nafas. Boleh. Okey. Kemudian kita lihat pula muka surat yang seterusnya. Kadar pernafasan. Apa itu kadar pernafasan? Okey, jadi kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Kadar pernafasan juga bergantung pada jenis aktiviti yang dijalankan. Perhatikan situasi di bawah. Okay, kita lihat dulu situasi yang ditunjukkan pada buku teks adik-adik muka surat 33. Kita lihat dulu situasi seorang pakcik sedang duduk berehat di atas bangku. Jadi aktiviti ini adalah aktiviti rehat. Yang mana kadar pernafasan adalah rendah. Okey. Kemudian untuk aktiviti yang dilakukan oleh 3 orang ini. Okey, aktiviti ini adalah aktiviti berjalan dan aktiviti Tai Chi, kan? Tai Chi ni. Dia bersenam cara Tai Chi. Maknanya, ini adalah pergerakan yang perlahan. Kalau yang pakcik tadi, keadaan rehat, kan? Tak buat apa-apa, kan? Okey. Kemudian 3 orang ini pula melakukan aktiviti yang perlahan. Pergerakan yang perlahan sahaja. Jadi, kadar pernafasan untuk aktiviti ini adalah sederhana. Ini adalah kadar pernafasan sederhana. Kita lihat pula kepada aktiviti yang dilakukan oleh budak perempuan dan ibu dia. Kan? Jadi aktiviti ini adalah melibatkan pergerakan yang laju. Maknanya di sini dia berlari. Yang ini pula dia melompat, bermain tali skip. Okey. Jadi aktiviti yang bergerak laju, kadar pernafasan adalah tinggi. Boleh. Kita pergi kepada maksud kadar pernafasan semula. Apa maksud kadar pernafasan? Kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Maknanya, dalam 1 minit itu, berapa kali dada adik-adik naik dan turun? Boleh. Kalau dalam 1 minit, terlalu banyak pergerakan dada naik dan turun, bermakna adik-adik bernafas dengan laju. Bila adik-adik bernafas dengan laju, itu menunjukkan bahawa kadar pernafasan tinggi. Boleh? Bagaimana pula dalam keadaan rehat? Apabila dalam keadaan rehat, kita tidak melakukan apa-apa aktiviti,
kita bernafas dengan perlahan. Bila kita bernafas dengan perlahan, bila kita bernafas dengan kadar pernafasan yang perlahan, bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam seminit adalah kurang. Menyebabkan kita panggil kadar pernafasan yang rendah. Okey, kita pergi pada muka surat seterusnya. Okey, aktiviti ini adalah mari uji kadar pernafasan manusia. Tujuan dia menyiasat hubungan antara jenis aktiviti dengan kadar pernafasan, alat dan bahan, jam randik dan radio. Okey, langkah dia senang sahaja. Langkah pertama, pasang muzik selama seminit dan mulakan aktiviti berjalan perlahan. Selepas seminit, hentikan muzik dan berhenti melakukan aktiviti. Langkah ketiga, letakkan tangan pada dada dan mulakan jam randik. Kemudian, kira bilangan pergerakan dada dalam masa seminit. Jadi, adik-adik setkan masa seminit dan mula kira ada berapa kali dada adik-adik naik dalam masa seminit. Kira. Kan? Dah cukup seminit, adik-adik hentikan kiraan dan tuliskan berapa kali bilangan pergerakan dada turun naik yang adik-adik kira tadi. Jadi, bila dah dapat kiraan, adik-adik tuliskan di dalam jadual yang disediakan pada langkah keempat. Boleh. Jadi, ulang langkah 1 hingga 4 dengan aktiviti berlari setempat dan melompat bintang. Boleh. Kemudian, kita pergi kepada soalan. Ada 2 soalan. Soalan yang pertama, adakah terdapat perbezaan kadar pernafasan antara setiap aktiviti yang dijalankan? Ada tak perbezaan? Mesti ada. Kalau ada, nyatakan di mana perbezaan kadar pernafasan bagi 3 jenis aktiviti ini. Kan? Okey, soalan 2. Apakah yang boleh kamu rumuskan tentang hubungan antara jenis aktiviti dengan kadar pernafasan? Maknanya, kita kaitkan bilangan pergerakan dada turun naik dengan kadar pernafasan. Kan? Boleh. Daripada bilangan pergerakan dada turun naik ni, kita akan dapat tentukan kadar pernafasan itu sama ada kadar pernafasan yang rendah atau sederhana atau tinggi. Jadi adik-adik mesti kena lakukan aktiviti ini. Okey, seterusnya. Situasi yang memberikan kesan terhadap pernafasan kita. Jadi kita belajar pernafasan manusia adalah melibatkan kita menghirup udara dari persekitaran masuk ke dalam peparu kita. Okey. Jadi udara yang kita hirup itu mengandungi oksigen yang penting untuk sistem pernafasan kita. Okey. Jadi, udara di persekitaran yang bersih dapat memastikan manusia bernafas dengan lebih baik. Perhatikan situasi di bawah. Terdapat 4 situasi yang berbeza. Kita nak lihat adakah setiap situasi ini memberi kesan kepada pernafasan manusia. Kita lihat situasi pertama di kawasan tempat pembakaran sampah. Adik-adik rasa kita boleh bernafas dengan baik atau tidak?
di kawasan ini. Boleh atau tidak? Tak boleh kan? Kita akan rasa lemas. Sebabnya, apa sebab dia? Sebab di kawasan ini mengandungi kurang oksigen. Okey, untuk situasi kedua pula adalah di kawasan taman. Taman rekreasi. Adakah kita dapat bernafas dengan lebih baik? Ya, kita dapat bernafas dengan lebih baik kerana persekitaran udara yang bersih. Kemudian kita tengok pula pada situasi yang ketiga. Situasi yang ketiga ni tempat terbuka yang berkumpul ramai orang. Adakah kita dapat bernafas dengan lebih baik di situasi yang ketiga ni? Tidak boleh kan? Kerana ini adalah kawasan tempat yang sesak. Ramai orang. Okey. Jadi kita akan sukar juga untuk bernafas dengan baik pada situasi 3. Bagaimana pula dengan situasi 4? Situasi 4 ini kita boleh bernafas, cuma kita tengok ada asap rokok. Jadi asap rokok ini mengandungi racun yang bersifat toksik kepada sistem pernafasan manusia. Jadi ini dalam situasi 4 ini boleh menjejaskan kesihatan kita. Okey. Jadi bagaimanakah manusia dapat menjaga kesihatan peparu? Bagaimanakah cara dia? Dengan cara kita memastikan udara yang kita hirup untuk bernafas adalah bersih. Okey. Kita tengok pada info sains jerebu. Okey, jerebu ni adalah keadaan di mana udara di persekitaran mengalami pencemaran. Jadi jerebu ialah udara kering yang mengandungi gas-gas, habuk dan debu terapung di atmosfera yang menyebabkan keadaan sekeliling kelihatan kabur dan tidak baik untuk kesihatan manusia. Ini adalah jerebu. Okey, akhir sekali, menjaga kesihatan peparu. Alat dan bahan, kertas, alat tulis, kad situasi dan sampul. Okey. Ini aktiviti kumpulan tapi adik-adik cuba buat dalam bentuk peta buih atau buat dalam apa-apa saja cara yang mana adik-adik senaraikan kenapa kesihatan peparu adalah penting kepada kesihatan kita. Boleh? Okey, kita lihat dulu. Langkah pertama, bentukkan kumpulan dengan 4 orang ahli. Kalau tak ada ahli, buat secara individu. Okey. Kemudian, adik-adik cuba cari beberapa situasi dan apakah situasi itu memberikan kesan baik atau kesan buruk dan bagaimana cara untuk kita mengatasi sekiranya situasi itu mengandungi kesan yang buruk kepada sistem pernafasan kita. Ini kalau adik-adik rasa susah nak buat, tak perlu buat pun tak apa. Sebab ini sebenarnya aktiviti yang melibatkan kumpulan, melibatkan aktiviti yang perlu disusun, kan? Okay, jadi setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini untuk tajuk manusia, subtopik kadar pernafasan manusia. Pada kelas yang seterusnya, kita akan mempelajari pula tentang perkumuhan dan penyah tinjaan. Jadi cikgu harap adik-adik dapat memahami sesi pembelajaran kita pada hari ini.
Cikgu ucapkan selamat maju jaya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.